Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Lagi satu episod cikgu nak terangkan soalan statistik at Maths Kebat. Astagfirullah. Cikgu tengok soalan ni pun cikgu terkejut beruk. Kenapa pula? Sebab ini adalah soalan pertama kebat yang cikgu jumpa tahun 2015. Tak faham cikgu. Maksudnya tahun 2014 ada ke? 2014 ke bawah kurang soalan kebat. Kalau ada pun cikgu katakan dia adalah soalan mencabar sahaja, bukan kebat. Tetapi kali ini bila cikgu tengok, cikgu tepuk dahi kepala cikgu macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin soalan tu saja nak kita beristighfar dan bersalawat banyak-banyak. Masya-Allah. So cikgu mulakan dulu dengan apa dia kata? Dia kata satu set mempunyai 7 nombor dengan sesi yang piawai 3. Jadi itu maklumat yang pertama. Cikgu tulis kat tepi sini. And kita ada 7, sesi yang piawai ialah 3. Dan suatu set lain, set lain pula mempunyai 3 nombor, sesi yang piawai 4. Dua benda berbeza. Okey, so cikgu boleh katakan ni kategori X, ni kategori Y. So N kat sini adalah 3, sesi yang piawai kita ialah 4. Baik. Kedua-dua mempunyai min yang sama. Menarik. So cikgu tulis kat sebelah kiri, min dia ialah A. Cikgu buat sajalah apa-apa huruf. Cikgu buat apa-apa huruf saja. Dan untuk sebelah kanan, cikgu tulis Y min bersamaan dengan A juga. Sebab dia cakap min yang sama kan. Jika dua set itu digabungkan, bila cikgu baca ayat ni, cikgu dah tepuk kepala. Sebab apa? Sebelum kita cari variance, cikgu nak fokus pada ayat ni. Digabungkan mana ni? Ada satu teorem yang cikgu sendiri kena buat sebelum cikgu jawab soalan ini untuk meyakinkan cikgu dan juga untuk memudahkan jalan kira cikgu. Soalan ni 4 markah paper 1. Tapi untuk menerangkan yang ini, ia perlukan satu eksperimen. So, jom tengok eksperimen tersebut. Eksperimentasi cantuman 2 set dengan min yang sama. So, 2 set yang berlainan, min yang sama. Macam mana pula tu? So, cikgu berfikir secara kasar saja dan cikgu reka nombor-nombor ni. Kenalah ada matematik skill dia kan, Istighfar. Dan kat sini kalau kita campurkan semua, kita dapat 36. Bahagi dengan 3 untuk cari min, kita dapat 12. So, min kat sini ialah 12. Min sebelah kanan berapa? Campur. Cikgu dapat 48. 48 bahagi 4. Cikgu juga dapat Min dia 12. Okay, fine. So, dua-dua dah ada min yang sama. Bilangannya berbeza. Okay, kalau cikgu cantumkan, apa jadi? Apa kesimpulan awal lagi? Istighfar, apalah. Tak apalah. So, cikgu cantumkan semua ni bersama dengan ni. Apa jadi? 10, 13, 8, 9, 15, 16. Maka jumlah keseluruhan dia akan bahagi dengan 7, betul tak? Yang atas ni, tadi kita dah kira komponen yang pertama ini, komponen pertama ni 36. Dan baki kat sini pula 48. So, 36 campur 48 bahagi dengan 7. Cikgu dapat 84 bahagi 7. Cikgu dapat sekejap 12. 12. Kejap. Tadi berapa min yang kat atas ni? Tadi Min 12. Min ni 12. cikgu cantumkan semua, min dia tetap 12. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini membawa satu kesimpulan, iaitu kalau min yang pertama ialah A, min yang kedua ialah A, cantuman dua-dua min ini akan menghasilkan A juga. La ilaha illallah. Masya Allah. Jom kita tengok. Bila dia cakap digabungkan, maka cikgu buat satu teori. Teori dia ialah, daripada konsep gabungan ini, cikgu tahu sekarang, min yang baru setelah dicantum ialah juga A. Baik, soalan cikgu sambung. Cari variance yang baru. Variance. Kita ada 1, 2, 3, 4 formula. Mana satu nak pakai kan? So, kita ambil mana yang bukan group, yang ungroup. Ungroup yang tak ada F. Ke bawah sini, semua ni ada F, ada F. Cikgu tak nak ambil yang tu. Cucuk jangan tengok. So, antara dua atas ni, mana satu yang dapat mudah? Yang mudah untuk kita ialah yang ini. Kerana kita tak ada hasil tolak antara data dengan min. So, cikgu tuliskan dekat bawah sini. Sigma sama dengan punca kuasa sigma X kuasa 2 per N tolak X kuasa 2. So, ni adalah secara umum. Jadi, dalam kepala otak cikgu, ini perlu dilakukan kemudian. Cikgu letak tepi. Cikgu huraikan maklumat ke atas ni. Sisi yang piawai ialah Sigma X kuasa 2 per N tolak X topi kuasa 2 sama dengan 3. So, punca kuasa pindah sana. N kita boleh ganti dengan 7 dan min boleh ganti dengan A. Sigma X kuasa 2 per 7 tolak dengan A kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Pindah ni dapat 9. Baik. Untuk maklumat sebelah kanan, cikgu lakukan hal yang sama. Sigma punca kuasa. Cikgu guna Y supaya kita tak keliru. N dia cikgu terus gantilah 3. N3 tolak min. Min dia ialah A kuasa 2 sama dengan 4. Pindahkan. Dia jadi 16. Sigma Y kuasa 2 per 3 A kuasa 2. Kelas dekat sini. Cikgu hadapi satu kesulitan. Kenapa pula cikgu? Sebab cikgu ada 3 huruf. Sigma X kuasa 2, A, Sigma Y kuasa 2. Mana satu perlu kita jadikan sebagai subjek? Tak faham cikgu, tak faham. Macam ni, kalau cikgu ada X campur Y sama dengan 10, lepas tu X campur Z sama dengan 20, mana satu yang patut cikgu jadikan sebagai subjek? Biasanya, kita akan nampak macam X lah. Sebab X dah sama. Kita akan jadikan X sebagai subjek, lepas tu kita akan gantikan. Namun, percayalah cikgu, kalau anda ikut analogi yang biasa kita buat ni, anda akan ditimpa kesulitan yang panjang.
La ilaha illallah. So kat sini kita perlu buat langkah genius iaitu jangan buat apa-apa. Hah? Ya, jangan buat apa-apa. Ya, kita tunggu apa maklumat yang kita nak. Dia minta variance yang baru. Variance yang baru setelah dicantumkan. Baiklah, cikgu nak buat formula variance yang baru. Okey, ini adalah versi kita ada satu data tunggal. Kalau tadi cikgu nak cantumkan antara X dan Y, rupa dia jadi seperti ini. Sigma X kuasa 2 campur dengan sigma Y kuasa 2 per N. N dia ialah, tadi ada berapa N? Mula-mula ada 7 dengan 3. So cantumkan kedua-dua dapat 10. Tolak. Min. Min dia ingat lagi tak berapa min? Ni ha. Min baru setelah dicantumkan ialah A juga. So ini jadi A juga. Kuasa 2. Kita ada, lupalah nak bagi tahu. Punca kuasa pindah sebelah kiri, dia jadi kuasa 2. Bila jadi kuasa 2, dia jadilah variance. So kita ambil versi itulah. Perasan tak dekat sini kelas, kita ada sekali lagi 3 huruf. 1, 2, 3. Mana satu nak jadikan subjek? Setelah berfikiran agak lama, cikgu dapati bahawa sigma X kuasa 2, subjek adalah bentuk yang termudah. Alasan dia apa? Sebab nanti sigma X ni akan jadi dalam sebutan A, betul? Dan sigma Y kuasa 2, cikgu lakukan yang sama, dia jadi sebutan A. Kedua-dua ni, bila dicantumkan, kita akan dapat semuanya nanti sebutan A. Ya, la ilaha illallah. Terus terang, cikgu mula-mula jadikan A sebagai subjek. Bila jadikan A sebagai subjek, jalan kira cikgu serabut gila. Cikgu tak boleh bayangkan bagaimana pelajar dapat buat semua itu dalam keadaan peperiksaan. Astaghfirullah. Tetapi sebelum jadikan XY subjek, cikgu hadapi masalah kerana ada pecahan kat bawah sini, 7. Ni 3. Maka cikgu hapuskan tu dulu. Cowboy gila. Tembak atas. Tembak atas. Cikgu dapat sigma X kuasa 2 bersamaan dengan, Ini jadi 7, ini jadi 63. pindah sebelah kanan, 63 campur 7 A kuasa 2. sebelah kanan. Pun hal yang sama. 3 batal, ini jadi 3 dan 16 jadi 48. Sigma Y kuasa 2 sama dengan 48 campur 3A kuasa 2. Ya, nampak serabut sikit kan? Okey, tak apa. Sikit lagi untuk kejayaan. Sigma X kuasa 2 akan digantikan. Dan juga Y, sigma Y. Maka kita dapati sesuatu seperti yang kita rancangkan. Iaitu semuanya jadi sebutan A. Semuanya per 10 tolak dengan A kuasa 2. Lah, ini adalah satu soalan pecahan yang biasa. Yang mana kalau kita nak cantumkan pecahan, kita perlu samakan penyebut. Maka atasnya akan jadi 10A kuasa 2. menarik sekali pasal apa? 7A kuasa 2 campur 7A kuasa 2. Dapatlah 10A kuasa 2. tolak dengan ni. Maka dua-dua elemen ini terbatal. Tinggallah 63 campur 48 per 10. iaitu 11.1. subhanallah. Cikgu dapati cikgu perlu lakukan banyak jalan kira. Dan juga perlu buat eksperimen sebelum dapat menjawab soalan ini dengan lancar. Kalau tanpa eksperimen di bawah, cikgu hadapi kesulitan yang agak banyak dan banyak jalan kira, pensel cikgu pun sampai kena tukar dakwatnya beberapa kali. Masya Allah. Ingat kelas, dalam peperiksaan, bila kita lazim melakukan soalan-soalan yang lazim, maka kita akan mengecam soalan-soalan yang berbentuk kebat. Seperti ini. Bila cikgu baca soalan ini, cikgu tersentap bila baca perkataan digabungkan. Min yang sama. Cikgu terbayangkan, ini bukan yang biasa kita buat. Maka di situ cikgu dapati bahawa cikgu dapat cam soalan ni kebat daripada pengalaman cikgu melakukan banyak soalan-soalan yang lain. Ya, kita perlu tahu pengalaman ini supaya dalam peperiksaan kita tak berhenti dan melabur begitu banyak masa dekat satu soalan sehingga kan menjejaskan soalan-soalan lain. Sesungguhnya, walaupun di kalangan ada soalan kebat-kebat, ada juga soalan lazim yang mampu dijawab dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tetapi sebahagiannya wajar dijawab selepas waktu peperiksaan. Sekian, terima kasih.